Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah surah Bangi Perdana yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, pada kali ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita daripada buku Hidup dalam Sunnah yang dikarang oleh Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, mana pada kuliah kita yang lepas kita telah menyentuh tentang masuk tandas, tajuk masuk tandas. Kita masih lagi bincang tentang cara ataupun kaedah membuang air besar, air kecil dan air besar. Rasulullah SAW melarang menunaikan hajat, iaitu membuang air, sama ada air besar atau air kecil, dalam tempat ataupun di kawasan air yang bertakung. Termasuklah untuk memerhatikan sama ada tempat itu dimuliakan atau tidak. Jika ia tempat yang mulia seperti kubur, laluan jalan, bawah pohon untuk berteduh, atau bawah pokok yang berbuah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis baginda SAW, ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi atau fi dhillihim. Yang bermaksud, takutlah kamu kepada dua perkara yang membawa kepada laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang membuang air besar di tempat laluan orang ramai atau tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan sekalian, tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai ini, Islam begitu cantik. Maknanya kita tidak mendatangkan ketidakselesaan kepada orang yang berada di kawasan itu, seperti tempat orang berteduh, tempat laluan jalan orang ramai, yang orang nak guna, ataupun tempat-tempat yang dimuliakan seperti kubur, ataupun di atas makanan, walaupun makanan itu terbuang, ataupun tempat makanan yang dibuang, tidak boleh kita membuang air besar di atas benda-benda yang dimuliakan. Hadis yang lain, Rasulullah SAW ay yubala fil hujri. Rasulullah SAW melarang daripada kencing dalam lubang, ataupun lubang pada tanah itu ada lubang. Rasulullah larang kita kencing di situ. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab apa tuan-tuan? Lubang ni tempat, bagaimana kita tahulah kalau ada lubang tu mesti ada, mungkin lubang itu lubang binatang, ada semut, ada binatang-binatang kecil yang lain yang ada dalam tu. Kita pun rumah kita kalau bocor pun kita dah tak selesa, apatah lagi orang buang air di atas tempat ataupun habitat dia. Kemudian Nabi kata apa? Annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Baginda SAW melarang kencing dalam air tenang ataupun air bertakung. Hadis riwayat Muslim. Air takung ni air orang, mungkin orang nak guna air itu, ataupun air takung ni juga adalah tempat makhluk yang lain, makhluk jin. Jadi tempat-tempat yang menjadi tempat makhluk-makhluk lain pun kita kena jaga. Itu kecantikan Islam. Bagi mengelakkan was-was, makruh sekiranya kita menunaikan hajat di tempat yang sama untuk kita mandi dan mengambil wuduk. Sebagaimana hadis an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fihi.
daripada Abdullah bin Mughaffal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu kencing di tempat mandi kemudian mandi di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita tuan-tuan, kita nak mandi di situ kita kencing. Di situ juga kita berwuduk. Itu yang makruh sebab dia akan mendatangkan was-was. Sebab tempat kita kencing tu kita tak pasti kita cuci bersih ataupun tidak. Nanti kita nak ambil air semayang, air itu akan terpercik pada kita. Ataupun kalau kita mandi, kita nak bersihkan badan, air yang kencing tu terpercik pada kita. Sebab itu kalau kita boleh design bilik air yang berasingan daripada tempat wuduk, supaya tidaklah sepanjang masa kita ambil wuduk dalam keadaan makruh. Kita design bilik air yang tempat wuduk yang berasingan daripada bilik air. Ada keadaan kadang-kadang kita terdesak ataupun kita perlu untuk buang air dan berwuduk di tempat yang sama. Kita kena berhati-hatilah. Maknanya kita mengambil tindakan untuk mengangkat seluar ataupun pakaian kita lebih tinggi daripada biasa, supaya tidak terpercik air najis itu ke pakaian kita. Tapi janganlah kita was-was pula. Kalau dah kita angkat tu, kita dah ada was-was pula, tak. Kalau ada was-was sekalipun, kita ada was-was sekalipun, ada rasa mungkin terpercik dan sebagainya, para ulama mengajar kita supaya kita, kalau ada was-was lagi, kita tak nampak lah. Najis tu tak nampak. Kalau najis tu nampak, air kencing kita kita nampak terpercik ke seluar kita ataupun ke pakaian kita, yang itu kita kena bersih. Sebab itu najis. Tapi kita hanya was-was, mungkin terpercik dengan percikan yang kecil, maka bagi mengelakkan was-was ini, ulama mengajar kita supaya kita ambil air, basahkan tangan kita dan kita percik ke hujung seluar kita itu, supaya mengelakkan daripada perasaan was-was itu. Taklah kita semayang dalam keadaan kita was-was. Kemudian yang seterusnya, tidak bersembang dan menjaga aurat. Masa kita buang air besar ni ataupun air kecil ni, tidak bersembang dan menjaga aurat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Seorang lelaki lalu berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang membuang air kecil, lalu dia memberi salam tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa perkara yang kita dapat perhatikan pada kali ini. Sekadar itu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.